Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Muallim UMAR. Terima kasih kepada yang telah subscribe saluran ini. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, hari ini Alhamdulillah 1 hari bulan Jun 2021 bermulanya hari pertama PKP kita, PKP 3.0, dan insya-Allah sepanjang 14 hari PKP fasa yang pertama ni saya cuba melakukan satu inisiatif terbaru dalam saluran YouTube saya, iaitu saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu hari satu buku dengan tuan-tuan untuk sama-sama kita mengisi masa kita dengan benda-benda yang bermanfaat. Doakan mudah-mudahan usaha ini boleh konsisten, boleh istiqamah. Ialah nak membaca sehari satu buku untuk tempoh 14 hari juga adalah sedikit menyulitkan. Untuk hari yang pertama ni pun sedikit mencabar kerana ialah dengan kita ada anak kecil kan. Tapi insya-Allah walau bagaimanapun saya cuba berusaha mudah-mudahan satu hari satu buku. Kalau tak dapat saya minta maaf lah atas kekurangan, tapi niat saya insya-Allah mudah-mudahan satu hari satu buku. Mereka yang bersama dalam saluran ini mudah-mudahan adalah input-input manfaat-manfaat yang boleh kita dapat bersama. Okey, insya-Allah tuan-tuan, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan buku yang pertama, iaitu buku yang bertajuk Penghujung Kehidupan. Buku ini ditulis oleh Al-Fadil Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi bin Awang. Sebagaimana kebanyakan kita tahu, Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang ini merupakan salah seorang ahli parlimen di negara kita, iaitu mewakili Parlimen Marang, dan beliau merupakan Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS. Untuk maklumat tuan-tuan, Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang ini banyak dan memiliki bermacam jenis penulisan. Banyak buku dia telah dihasilkan sejak dari zaman muda sehinggalah ke hari ini. Saya boleh katakan tiap tak tahun buku dia dikeluarkan, sama ada dia menulis sendiri ataupun himpunan-himpunan kertas kerjanya. Biasanya kalau dia pergi ke persidangan antarabangsa, persidangan dalam negeri ataupun luar negara, jadi kertas-kertas kerja itu dihimpunkan, dijadikan buku. Penulisan-penulisannya di dalam saluran parti dia, Parti Islam Se-Malaysia PAS, dibukukan. Tulisan-tulisan dalam akhbar harakah termasuk seperti tulisan tafsir dia yang dibuat akhirnya dibukukan. Jadi buku penulisan Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang ni sangat banyak. Bahkan ada juga buku-buku dia ditulis dalam bahasa Arab. Dan alhamdulillah saya memiliki buku-buku dia yang ditulis dalam bahasa Arab, dan beliau merupakan salah seorang contoh ilmuwan, ahli politik yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan pengalaman, khibrah, yang penuh dengan strategi dan kematangan. Jadi sebagaimana kita maklum, Tuan Guru Abdul Hadi Awang ini dibesarkan di Marang, di Terengganu, dididik oleh ayahnya juga merupakan seorang ulama, datuknya pun seorang ulama. Dia menyambung pelajarannya ke Universiti Islam Madinah dan kemudian menyambung master dia, pengajian masternya di Universiti Al-Azhar dalam bidang siasah syar'iyah, iaitu politik Islam. Jadi kalau kita nak katakan pengalaman, keilmuan, semangat, Tuan Guru Abdul Hadi Awang ini sangat-sangatlah hebat. Jadi buku yang saya dapat ni, Penghujung Kehidupan ini, buku ini saya dapat ketika mana di program Ijtimak Tarbawi di Melaka. Jadi waktu itu buku ni kalau tuan-tuan lihat kulitnya memang sedikit kata menyedihkan lah. Kerana buku itu saya beli dengan harga RM2 sahaja. Jadi bila saya tengok lalu di kedai-kedai, di booth-booth jualan di tapak Ijtimak Tarbawi di Melaka, tengok ada buku ni, buku lama. Jadi saya ambil lah. Walaupun kulitnya itu sedikit tak cantik, tapi tak apa, yang penting adalah isi dalam buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Muslimat Sendirian Berhad dan ia adalah cetakan yang pertama pada tahun 1995.
Jadi saya tak pastilah adakah selepas itu ada cetakan kedua, ketiga, wallahu alam, dan syarikat penerbitan ini masih ada lagi ke tidak, wallahu alam bisawab. Jadi kita tak tahulah. Bila kita melihat buku ini adalah merupakan himpunan 25 khutbah yang terpilih daripada Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Sebagaimana kita tahu, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang telah berkhutbah di Masjid Rusila di Marang, Terengganu itu sejak daripada tahun 1980-an lagi. 80-an lah. Jadi kalau kita lihat video-video lama, ucapan Tuan Guru waktu muda ini adalah ucapan yang sangat menggegarkan dan bersemangat. Penuh dengan nyalaan api untuk membangkitkan kesedaran kebangkitan umat Islam ketika itu. Jadi buku ini adalah 25 khutbah terpilih yang bagaimana kalau saya melihat secara general, secara pukul rata daripada 25 koleksi khutbah ini, pertama saya boleh katakan khutbah Tuan Guru sangat ringkas. Khutbah Tuan Guru sangat ringkas dan ucapan dia itu, isi dia itu sangat straightforward. Dia tak ada bahasa bunga-bunga. Dia terus kepada mukadimah ayat Quran, mukadimah apa dia nak sampaikan, apakah isi untuk memberikan kesedaran kepada orang yang mendengar ketika itu. Jadi kalau kita baca khutbah ini, teks himpunan khutbah ini, kita rasa seolah-olah macam kita berada pada zaman dia tu. Kita berada pada zaman dia itu, zaman untuk menyedarkan umat dan bangsa untuk kembali kepada agama Islam. Zaman untuk menyedarkan umat dan bangsa supaya jangan lagi tertipu dengan permainan musuh-musuh Islam. Zaman ketika itu untuk bangkit kesedaran. Kerenalah waktu ketika itu waktu pertembungan ideologi di antara sekular dengan komunisnya, dengan macam-macam fahaman ideologi. Jadi zaman itu adalah zaman untuk kembalinya, ajak umat dan masyarakat kembalinya kepada Islam dan menekankan peri pentingnya politik Islam ketika itu. Mengapa Islam perlu menguasai politik supaya tidak ditipu oleh golongan-golongan yang hasad dengki, supaya tidak dipermainkan oleh musuh-musuh Islam, supaya tidak dilemahkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi kalau kita lihat khutbah Tuan Guru itu memang menekankan ke arah itulah, untuk memberikan kesedaran. Dalam khutbah ini juga saya lihat antara koleksi-koleksi khutbah ini ada juga cerita tentang akhlak. Akhlak kepada ibu bapa, akhlak menjaga lidah dan kemaluan, dan ada cerita juga tentang muamalat, hubungan di antara si kaya dengan yang miskin dan sebagainya. Dan ada jugalah cerita tentang Ramadan, satu khutbah tentang bulan Ramadan dan satu khutbah tentang pengajaran daripada peperangan Badar. Secara overall ataupun general, sepintas selalu saya melihat dalam buku ini, jarang setiap khutbah Tuan Guru, ini sekadar 25 khutbah yang saya baca ni lah, jarang Tuan Guru menceritakan tentang sirah. Sirah yang ada pun terus diceritakan tentang ibrah, pengajaran. Dia tak cerita daripada mula. Kalau kira cerita tentang Badar tu cerita daripada mula, tak ada. Dia cerita terus tentang ibrah, apa yang umat Islam perlu ambil pengajaran daripada sirah, itu yang paling penting. Yalah, khutbah ni kena masanya tak boleh lama. Kan? Kalau kita dengan khutbah pun kadang-kadang kita dah tertidur, kan? Khutbah lama pula tertidur. Lagilah kalau kita baca Tok Imam baca teks khutbah, kan? Kadang-kadang akal kita tu dah merewang, dah melayang ke mana, kan? Jadi khutbah itu ringkas, penuh dengan semangat, straightforward apa yang kita nak sampaikan, dan yang paling penting adalah solusi, adalah penyelesaian daripada masalah yang kita berikan kepada para pendengar khutbah. Apakah penyelesaiannya? Jadi itu sekadarnya saya boleh lihat daripada 25 teks khutbah daripada Tuan Guru Presiden yang mana dihimpunkan dalam buku yang bertajuk Penghujung Kehidupan, cetakan terbitan daripada Dewan Muslimat Sdn Bhd pada tahun 1995. Jadi saya rasa alhamdulillah cukup berbaloi, dan saya cukup bertuah memiliki buku ini, walaupun keadaan permukaannya itu sedikit cacat, atau bukan sedikit rosak lah, sedikit rosak, tetapi ilmunya itu, khazanahnya itu adalah ilmu khazanah yang sangat bernilai,
yang menjadi bukti bagaimana perjuangan Tuan Guru Presiden Datuk Seri Abdul Hadi Awang, perjuangannya, konsistennya, istiqamah dia dengan prinsipnya sejak daripada muda sehingga pada hari ini, ia mementingkan tentang perjuangan Islam, kesatuan umat, jangan dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Inilah kita lihat, inilah pribadinya, sosok tubuhnya, seorang ilmuwan, ahli politik, dan saya boleh katakan seorang negarawan yang sangat terbuka. Mudah-mudahan video kali ini tuan-tuan mendapat sesuatu yang bermanfaat daripada buku ini, dan insya-Allah esok kita akan kongsikan buku yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.